Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, pagi tadi aku bangun-bangun je, aku tengok satu announcement daripada Valve yang diorang baru je announce sebuah gaming, portable gaming, nama dia Valve Steam Deck. Terperanjat tau, aku buka-buka, aku tengok, ini mantap ni kan. Aku mesti nak kena buat video, nak kena share dengan korang ni. So, sebelum tu, mari kita tengok apa dia punya spek dulu. Okay, dia gunakan custom AMD APU atau Accelerated Processing Unit, di mana APU dan GPU ni dia dalam satu die, dia tak berasingan. So CPU dia gunakan Zen 2 CPU. Dia punya spek dia 2.4 hingga 3.5 GHz. Lepas tu dia punya GPU dia gunakan 8 RDNA 2, iaitu boleh pergi hingga ke 1.6 teraflop. Dia punya RAM 16GB LPDDR5 RAM. Ini memang laju. AMD punya CPU memang memerlukan RAM yang laju. So 16GB DDR5 ni memang ngam lah dengan AMD punya CPU. Okay, dia punya storage pula diikut dia punya harga. So starting dengan 64GB, dia gunakan eMMC punya storage, agak laju juga. Berharga USD 399, iaitu duit kita dalam 1700. Lepas tu untuk yang varian 256GB, dia gunakan NVMe SSD. So ini lagi lajulah banding dengan eMMC. Harga untuk yang 256 ni iaitu 529 USD, bersama dengan 2300 duit kita. Lepas tu yang paling high end atau yang paling besar sekali 512GB, sama juga gunakan NVMe SSD. Harga dia USD 649, ringgit Malaysia 2750. Tapi dia ada micro SD card slot lah. So korang boleh upgrade hingga ke 1TB. Katakan kalau korang ambil yang 64GB punya storage, korang boleh je upgrade pergi ke 1TB gunakan SD card. Tapi aku tak tahulah function dia nak split game tu, masukkan kat dalam SD card dengan internal storage macam mana. Sama ada dia save semua file ke, separuh file ke. Okay, tu kita tak tahu lagi sebab benda pun belum release, belum ada kat tangan aku lagi. So next kita pergi pada display. Display sangat penting kan. Korang nak main portable ni, skrin kena cantik. So dia punya display dia gunakan LCD 7 inci. Resolution dia 1280 x 800. Dia tak full HD Okay, aspect ratio 16:10. Lepas tu dia punya refresh rate adalah 60Hz. Okay, dan brightness dia 400 nits. Lepas tu dia ada touchscreen. Okay, dia punya display dia kalau ikut dia tulis kat sini, dia adalah 720p. So dia bukan 4K display. Pada aku 720p ni pun dah memadai lah. Sebab korang tengok dekat skrin 7 inci. Kalau korang pakai skrin 4K dekat 7 inci, rabak tau bateri dia nak makan. So 720p pun dah ngam lah. Sebab korang takkan nak tengok dekat-dekat ni nak cari pixel dia kan. 720p memang dah cantik sangat untuk skrin 7 inci. Okay, kemudian kita pergi pada connectivity dia. Apa dia punya connection yang ada, iaitu Wi-Fi dual band dan juga Bluetooth 5.0. So Bluetooth ni dia boleh gunakan untuk connect kau punya controller dengan aksesori lain lah. Kalau korang ada controller yang main fighter tu pun korang boleh sambungkan. So berat dia adalah 670 gram. Agak berat jugalah untuk portable gaming ni. Dekat setengah kilo kan. Tapi yelah, sebab dia punya build, dia punya barang dalam tu pun aku rasa memang paduan tu yang agak berat juga. Okay, next kita pergi pada software dan dia punya game library dia. Okay, dia gunakan SteamOS 3.0. Kalau korang main game tu, dia running software dia lah, SteamOS tu lah. Tapi kalau korang dockkan dia dan korang pakai dia macam PC, dia akan gunakan KDE Plasma, iaitu open source Linux lah. So bila korang on je benda ni, dia ada home screen dia. Home screen dia yang running SteamOS ni lah. Jadi segala game yang ada dekat Steam library tu korang boleh main. Maknanya kalau korang ada Steam
account dekat PC, korang ada download game apa semua, so korang dah main separuh jalan, so korang boleh continue main dekat korang punya handheld tu. Korang nak main start dari awal ke, korang nak sambung balik ke, ataupun korang nak download install game baru pun boleh. Kesemua game yang ada dekat Steam library tu, Steam Store tu, korang boleh install kat situ. Dan grafik dia agak powerful, agak cantik juga. Kebanyakan aku tengok dia punya demo ni, diorang main game semua yang AAA semua high setting, dengan frame rate 60 frame. Memang ngam untuk skrin 7 inci tu. Kemudian kita pergi pada hardware dia, pada controller dia. So dia ada, yalah, skrin dia tadi 7 inci, dia ada trackpad. So dia kiri kanan tu dia ada trackpad. Lepas tu dia ada gyro dan juga dia ada thumbstick. Thumbstick ni dia ada capacitive sensor. So bila korang tekan, letak jari kat thumbstick tu, dia akan detect jari korang. Dekat bawah dia ada 4 button yang korang boleh program. Dia macam pro controller lah. Korang boleh, aku tak tahu nak main macam mana lah, tangan korang dah macam ketam macam gini kan. Banyak sangat button. So mungkin player pro ni dia handal lah, dia boleh tekan semua sekali kan. So Bluetooth dia, macam aku cakap tadi, Bluetooth 5.0, boleh sambungkan controller, mouse dan juga keyboard kalau korang nak pakai dia jadi komputer. Sebab dia pun boleh install Windows tau dalam ni. Valve cakap dia punya software ni dia tak lock, dia open. So korang boleh install Windows kat dalam tu. Korang boleh install Windows 10 kat dalam tu kalau running Windows 10. Kalau korang tak nak run dia punya Steam OS tu lah. Next kita pergi pada dia punya power. So dia gunakan 45 watt USB Type C. Dia gunakan protokol power delivery 3.0. Lepas tu bateri dia ada 40 watt per hour. So gameplay dalam 2 hingga 8 jam lah kalau korang pakai bateri. So itu pun bergantung pada grafik setting lah. Kalau korang main game 60 frame, grafik setting high, semua high kan, so mungkin masa bermain tu jadi pendek lah. So kalau korang nak main lama, korang turunkanlah frame rate tu jadi 30 frame per second. Lepas tu grafik setting korang kurangkan sikit, mungkin kat situ lah kan. Ataupun korang boleh je guna power bank. Okay, lepas tu dia ada dia punya dock. Valve cakap dia akan riliskan sebuah dock dia. So korang boleh taruh dekat tepi TV korang. Lepas tu korang boleh cocok LAN cable. Dock tu Type C. So korang boleh keluarkan output, display output. So korang boleh sambung kat HDMI TV korang. Lepas tu korang boleh lah pakai remote Bluetooth. Duduk kat sofa tak layan main game kan. Lepas tu dah habis, korang nak keluar, nak pergi pasar apa, bawa bini korang pergi pasar, korang simpan remote, korang angkat controller, itu game controller dia, korang terus jalan. Kat dalam kereta semua tak ada, korang tunggu bini korang nak belikan, korang boleh layan main game. Sama kan. Jadi sentiasa dengan game lah, korang tak boring. Okay, berbalik pada dia punya software tadi. Tadi kan aku cakap dia open kan. So kau boleh install Windows. Dan juga korang boleh install app. Contoh macam Discord. Biasa kan gamers kan dia pakai Discord, nak chat, nak sembang, nak planning game korang macam mana, korang pakai Discord kan. Ataupun game chat yang lain lah. So dekat situ dia ada mic. Dekat situ dia dah ada built-in mic lah. So korang boleh terus cakap. Okay. Dia akan release Disember ni, tahun ni Disember, tapi untuk US, Canada dan UK saja. Macam kita Malaysia mungkin 2022 pertengahan ataupun awal lah. Tu pun tak tahu bila. Tu pun tak tahu kita boleh dapat ke tak. Sebab biasalah benda-benda macam ini, macam goreng pisang panas lah, sekejap dia settle kan. Aku akan cuba dapatkan, lepas tu aku akan demo kat korang. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Lepas tu jangan lupa tekan button loceng tu. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.